guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo channel pendedahan panas daripada Brother Iswardi. Sahabat-sahabat semua, Daim dan Tun Dr. Mahathir tidak boleh didakwa. Benarkah begini? Jadi menarik ya untuk kita ikuti apa sebenar yang berlaku dalam isu ini ya, berkaitan dengan dua tokoh besar ataupun dua tun ini yang sedang berdepan dengan siasatan. Adakah mereka boleh didakwa atau sebaliknya, sahabat-sahabat semua? Perkara kedua, Dasuki hilang, hutang belum dibayar. Ya, fitnah punya fitnah, kalau fitnah akhirnya entah hilang ke mana. Hutang yang perlu dibayar tidak dibayar-bayar lagi, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar pencerahan pendedahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Fitnah PAS yang berleluasa. Fitnah yang dibuat oleh orang PAS yang berleluasa, akhirnya benda itu yang meracuni, menghancurkan kestabilan negara. Dan salah satu fitnah terbesar yang berlaku pada tahun 2019 yang dichampionkan oleh orang PAS adalah fitnah tabung haji. Saya percaya ramai juga walaon-walaon yang mendengar live saya. Ada juga di kalangan kita bukan walaon pun dahulu percaya kepada fitnah tabung haji. Dan antara sebab kenapa saya buat live pada waktu itu adalah untuk menangkis fitnah tabung haji. Sebab bagi saya itu adalah fitnah paling besar, dan orang bodoh dan dungu yang percaya kepada fitnah, yang tak minta maaf dengan YB, orang kata mujahid lagi, sekarang ini tuan-tuan menanggung dosa-dosa tersebut. Tak habis lagi tuan-tuan. Bertaubatlah hai mata darah sekalipun, tuan-tuan tak kontak Dr. Mujahid, tak betulkan WhatsApp, Facebook, apa benda yang tuan-tuan pergi sebar, tuan-tuan masih lagi berdosa dengan beliau. Tuan-tuan kena betulkan. Nak betulkan dosa fitnah ni mudah. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan pergi sebarkan kepada siapa fitnah itu? Kalau tuan-tuan ingat, kontak balik orang-orang itu kata ini semua adalah fitnah. Hantar balik yang Dasuki itu kata fitnah. Tuan-tuan ingat ceramah dia itu kan? Minta maaf dengan, okey, itu satu. Bertaubat pada Tuhan, itu satu. Minta maaf dengan Dr. Mujahid, itu satu. Kalau tidak, tuan-tuan kena menanggung dekat padang mahsyar nanti. Mungkin kat dunia ni Dr. Mujahid tak kenal tuan-tuan pun. Tapi kat akhirat nanti tuan-tuan, kat padang mahsyar nanti, takut lambat Dr. Mujahid tu. Nak pergi, apa orang kata, dapat pertimbangan yang baik, yang amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Dr. Mujahid dapat timbang baik ni, berat timbangan baik dia. Tiba-tiba dok suara, Mujahid, aku minta maaf Mujahid, dulu aku sebarkan fitnah kau Mujahid. Siapa pula makcik ni? Mujahid, siapa pula pakcik ni? Seorang dok pegang kaki dia, maafkan aku. Tuan-tuan, saya baca. Ahmad Dasuki gagal rayuan samad fitnah terhadap Mujahid. Yang ini tahun Mei 2023. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ahmad Dasuki gagal dalam rayuan Mahkamah Tinggi berhubung keputusan Mahkamah Session yang menolak saman fitnahnya terhadap Menteri Dr. Mujahid Yusof Rawah. So, rentetan daripada kemenangan tersebut, maka Dr. Mujahid telah dianugerahkan satu jumlah berjumlah RM23,000 untuk dibayar oleh Dasuki kepada Dr. Mujahid. Okay? So, mahkamah dah mengatakan bahawa Dasuki perlu membayar Mujahid RM23,000. Sikitnya. Bukan itu saman fitnah ke Is? Sebab yang saman Dasuki, bukan Mujahid. So, Mujahid menang. Mujahid buat satu statement dalam Twitter. Dasuki tak puas hati berkenaan dengan tabung haji ni. Saman Mujahid menang. Bila Mujahid menang, Dasuki kena bayar dia RM23,000. Tapi dah bayar belum tuan-tuan? Kita dengar. Ustaz kaki auta menghilang elak bayar hutang. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani seolah-olah menghilangkan diri apabila masih belum melangsaikan hutangnya sebanyak RM23,000 kepada Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah, biarpun sudah 4 bulan dituntut berbuat demikian. Hutang RM23,000 itu adalah kos keseluruhan yang perlu dibayar Ahmad Dasuki selepas kalah dalam saman fitnah berhubung isu tabung haji TH. Bayaran itu merangkumi kos RM11,000
di Mahkamah Session RM7,000 di Mahkamah Tinggi dan RM5,000 di Mahkamah Rayuan. Mujahid yang juga timbalan Presiden Amanah berkata disebabkan penceramah itu gagal membayar hutang selepas surat amaran diserahkan, peguamnya telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi maksud membolehkan aset Dasuki disita. Bagaimanapun dakwanya, surat tuntutan pemiutang itu gagal diserahkan kepada Ahmad Dasuki selepas beliau beberapa kali memungkiri janji untuk bertemu dengan pihak peguam, sedangkan tarikh pertemuan sudah dipersetujui lebih awal. Sampai saat ini saya punya peguam tidak dapat bagi dekat dia secara suruhan tangan dan beberapa kali buat temu janji. Dasuki berkata dia akan ada untuk menerima, tetapi bila pergi ke lokasi dijanjikan, dia tiada. Bila dia tidak terima, nak sita barang dia pun tidak boleh sebab dia kena terima melalui serahan tangan. Tidak banyak pun RM23,000 itu, tetapi nak ajar dia itu. Dia duk mengajak orang hutang ini akan tergantung kalau mati. Jadi saya nak ajar dia lah. Kau tu hutang aku. Hutang tu bukan aku minta, mahkamah yang suruh bayar, katanya ketika ditemui dan ditemu bual Harapan Daily. Dia berkata demikian ketika ditanya perkembangan saman fitnah antara beliau dengan Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki sebelum ini memfailkan saman ekoran ciapan Mujahid pada 22 November 2020 yang Pertama sekali tuan-tuan, hashtag Pasik boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Kita letak hashtag Pasik, hashtag Pasik, hashtag Pasik. Kenapa Pasik tuan-tuan? Saya kata hipokrit. Dia kita okey, dalam serahan ni kita nak cerita, dalam kita nak serah surat ataupun notis mahkamah, notis peguam, kita kena serah kepada tuan badan. So dia kata kita akan terima, saya akan datang. Jumpa sekian tempat, saya nak datang. Dah sampai dah tempat tu, dia tak muncul. Dr. Mujahid mesej saya tadi, saya tanya betul ke doktor? Tak dapat lagi malam ni saya nak tembak ni. Dia kata betul, tak dapat lagi. Tak dapat lagi tuan-tuan. Pasik. Janji. Oh, janji. Saya akan datang. Saya akan datang untuk bayar. Saya akan datang untuk bayar. Untuk terima notis. Untuk terima notis. Untuk terima notis. Tapi lepas itu tak datang-datang. Tak terima-terima. Saya tertarik saya ceramah ni, ceramah Dasuki ni. Ustaz Dasuki punya ceramah ni. Dia ni tuan-tuan. Saya nak tunjuk sikitlah saja nak tunjuk ni. Meninggal dalam keadaan sedangkan dia dirham orang lain. Dia meninggal dalam keadaan yang dia belum lagi membayar wang dinar ataupun dirham orang lain yang ada padanya, padahal dia mampu. Yang ada pada dia padahal dia mampu. Maka diambillah pahala kebaikannya. Dia meninggal dunia tu dalam keadaan yang dia tak bayar hutang orang. Padahal dia ada duit untuk nak bayar hutang orang. Ada. Dia mampu untuk bayar tapi dia tak bayar. Jenis bertanggung. Ini penyakit orang yang berhutang. Misal contoh. Orang yang berhutang, dia belum dia dapat duit yang dia hutang, janji-janji manis itu bertebaran di bibir dia. Janji-janji itu penuh di bibir dia tu, dia akan janji. Penuh kan? Janji nak datang, ambil surat, janji penuh. Penuh ni datang ni. Saya akan datang ni, penuh. Lepas itu, tak datang. Bukan minta banyak pun. Bukan 230,000. 23,000 je. Pun tak ampun datang. Tuan-tuan, orang macam ni ke yang kita nak bagi, yang kita nak jadikan pentadbir dalam negara kita ni? Dahlah fitnah tu satu hal. Dia tak pernah minta maaf tau. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dia tak pernah minta maaf. Di dalam fitnah dia terhadap tabung haji, dia tak pernah minta maaf. Tak tahulah, kalau saya tersilap betulkan saya. On top of that, saya dalam ceramah pun dia kata tak. Dia kata itu semua teknikal ni, semua tak betul dan sebagainya. Dia masih lagi menafikan. On top of that, dahlah dia kalah. Tak nak bayar hutang. Ni ke perangai orang PAS tuan-tuan? Ni ke yang korang belajar dalam PAS ni? Dalam usrah-usrah korang ni?
Aduh. Okey, cerita lain. SPRM panggil anak Mahathir Mirzan berhubung siasatan pengubahan wang haram. Suruhanjaya SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mirzan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Papers atau kertas Pandora. Semoga itu, Mirzan dipanggil ke SPRM dan notis diberikan mengikut Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta SPRM 2009. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau luar negara dalam tempoh 30 hari daripada notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam kertas Panama. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM dan juga Akta Pengubahan Wang Haram, Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLATP FPUAA. Kenyataan itu menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkaitan dan dinamakan dalam Pandora Papers. Sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Pada 10 Januari, SPRM memanggil isteri dan 2 anak bekas Menteri Keuangan Tun Daim untuk memberi keterangan. Baik. Tadi saya diinterview oleh satu online radio. Dia bertanya kepada saya, so dalam cabaran nak menghadapi perkara ini, ada tak apa orang kata risiko kepada kerajaan? Of course ada, saya kata. Kerajaan ni akan menghadapi sebab kita nak kena melawan arus. Kita sekarang ni tak tangkap ikan bilis, kita tangkap jerung tu tuan-tuan. Pada tahun 2018, pada masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak siasat Daim. Dia tak siasat anak dia sendiri. Of course lah, conflict of interest. So pada masa itu ramai orang menghina dan menggeji kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa tak pergi apa orang kata melaksanakan reformasi yang sepatutnya. So bila datang 2023, 2024, siasatan dilakukan dan notis ini dibuat. Dan saya kata untuk nak buat siasatan terhadap AMLA ini, dia bukan satu kerja yang mudah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tadi, siasatan itu sudah bermula sejak Ogos 2022. Yang ini baru serve notice setelah mereka melihat ada, sebenarnya kalau nak cerita, bukan SPRM tak tahu, SPRM dah ada tanda-tanda tu. Butiran-butiran ataupun pembayang-pembayang tu SPRM dah ada dah pada Daim, pada Mirzan, mungkin pada Mahathir, mungkin pada Mozani, Mukris dan sebagainya mungkin. Mungkin pada kroni-kroni lain mungkin. Tanda-tanda tu dah ada, tetapi notis itu diserve supaya mereka boleh masuk dan legally tengok satu persatu benarkah bayangan-bayangan yang mereka dapat tersebut. Dan kalau benar, maka siasatan itu akan dilanjutkan, dan kalau betul, maka mereka akan form charges, membuat satu pendakwaan dan dakwa di atas apa-apa kesalahan yang dilakukan. Kalau benarlah. Peringkat ini tak ada dakwaan lagi. Ini masih lagi peringkat siasatan. So jangan cakap apa-apa lagi. Masih lagi di peringkat siasatan. Benda yang sama juga bila didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kes 1990 berapa yang mana Petronas bail out anak Mahathir. Bila Petronas digunakan duit Petronas untuk bail out anak Mahathir, itu buat secara sivil. Nah, soalan, kenapa Anwar Ibrahim buat secara sivil? Kenapa tak buat secara kriminal? Dia ada dua, tuan-tuan. Kita kena faham. Ini kita belajar undang-undang sikit hari ini. Yang pertama, alright, sivil, pembuktian dia adalah ataupun untuk mendapati seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, ujian kepada bersalah atau tidak bersalah di dalam sivil adalah lebih rendah berbanding dengan kriminal. Kriminal dia menggunakan metod ataupun satu maksim yang dipanggil beyond reasonable doubt, di sebalik keraguan munasabah. Itu kriminal, dia tinggi. Maksudnya tak ada ragu-ragu langsung pada bukti-bukti itu, baru dia didapati bersalah. Tetapi dalam civil dia rendah, dia menggunakan satu maksim dipanggil balance of probability. Kalau ditimbang tara ada kemungkinan Chinese New Year's coming. Let's buy with more. apa yang dinyatakan itu benar atau tidak benar. Dia bukan itu salah atau tidak.
Benar atau tidak benar. So, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pancing Tun Mahathir supaya saman di dalam Kongres depan saya, Datuk Seri Anwar berucap pada waktu itu, 22 tahun, 22 bulan bagi projek dekat anak, dekat kroni, Mahathir saman. Bila Mahathir saman, kita dedahkan dalam parlimen nanti, ada kemungkinan besar kalau benda itu melibatkan pendedahan yang melibatkan jenayah, dia boleh disambung ke mahkamah jenayah selepas mahkamah sivil. Sebab itu saya kata, bila Mahathir pergi zaman Anwar, dia sebenarnya jerut leher sendiri. Dia pergi jerat leher sendiri sebenarnya. Sebab now, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan juga pengurusi Petronas, di mana Petronas menjawab direct kepada Perdana Menteri, ada all the documents untuk nak didedahkan. Bila all the documents dah ada untuk didedahkan, maka Mahathir nak berdalih apa lagi selepas ini. So kita bercakap soal reformasi. This is the reform yang kita nak buat, tuan-tuan. Dan apa yang Mahathir boleh buat sekarang ini? Akhirnya. Ini dia bersuara lah. Dia kata macam ni. Mahathir, anak saya diugut penjara 5 tahun. Bekas Perdana Menteri Mahathir menemplak kerajaan dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia akan dipenjara selama 5 tahun. Tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Di luar sebelum menjadi kerajaan cakap tentang kezaliman pihak berkuasa, katanya. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada SPRM. Okey, dia kata macam mana? Dia kata anak saya didakwa dengan ugutan jika dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan akan dipenjara selama 5 tahun. Tun, pertama, ini bukan zaman awak, di mana awak boleh menangkap orang di bawah ISA sesuka hati. Okay. Yang kedua, di pendakwa raya bukan pendakwa raya, Tun, yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak. Yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak, itu hakim, Tun. Saya tak tahu Tun ni tak tahu undang-undang atau buat-buat tak tahu atau dah nyanyuk. Pendakwa raya tak boleh jatuh hukum pada orang, Tun. Yang boleh jatuh hukum tu hakim. Dan SPRM sekarang ini masih dalam proses menyiasat. Macam mana nak penjara 5 tahun? Dia bukan 5 tahun, Tun. Kalau AMLA ni lebih 5 tahun, 20 tahun kot. Taklah, saya tak tahulah. Kan? Adalah lebih, ada satu tempoh masa yang panjang lah kita kata. Sebab AMLA ni satu akta yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi ada juga orang argue pada saya, dia kata, Iswardi, tak boleh nak saman Tun ni. Kita tak boleh nak saman Daim ni. Tak boleh nak, bukan saman, tak boleh nak heret Daim dan Tun ni ke muka pengadilan. Kenapa? Sebab benda-benda yang dibuat ni tahun 70-an, tahun 80-an. Kan? Pada masa itu akta AMLA ni, akta, untuk makluman tuan-tuan, akta AMLA yang baru ni adalah tahun 2001, kalau tak silap saya. Yap. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Act. Ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Process of Unlawful Activities ni adalah pada tahun 2021. So kalau 2021, bolehkah akta ini mendakwa kes yang berlaku sebelum 2021? Adalah someone yang kononnya pakar undang-undang kata tak boleh. Sebab ni adalah undang-undang baru, sedangkan kesalahan itu dilakukan di bawah akta yang di bawah masa yang lama. Undang-undang ni adalah undang-undang baru, dia kata. Allah, kau tak baca akta ke? Saya tunjukkan akta itu. Di bawah section 2, sub 1. This act shall apply to any serious offence, foreign serious offence or unlawful activities, whether committed before or after the commencement date. Akta ini akan berkuat kuasa kepada mana-mana kesalahan yang serius, kesalahan luar negara yang serius, atau aktiviti unlawful, sama ada dilakukan sebelum atau selepas akta ini diwujudkan. Jadi nak kata boleh lari daripada akta ini, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Dia dalam kriminal ni dia tak ada statutory limitation. Limitation period tu tak ada. Macam kontrak ada 6 tahun,
Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Tengoklah. Tapi dalam kriminal ni tak ada. Tuan-tuan boleh mencuri umur 21 tahun, tak ditangkap, tiba-tiba dapat bukti umur 70 tahun, 70 tahun tu tuan-tuan boleh lagi didakwa. Kecuali mati. Yang tu tak kena dakwa. Okey? Itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang baik, yang panas daripada Brother Iswardi. Jadi kalau ada walaun-walauntit, geng-geng tebuk atap, geng-geng sapu bersih di luar sana mengatakan Daim dan juga Tun Mahathir tidak boleh didakwa, itu adalah satu penyataan yang amat-amat memalukan kerana ianya boleh berlaku. Kerana di dalam akta itu dengan jelas menyebut boleh didakwa sebelum atau selepas akta ini dilaksanakan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen berkaitan dengan dua isu tadi, beberapa isu yang didedahkan oleh Brother Iswardi, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak pengkangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.